Adun Kuala Penyu Limus juri Adun Sugut James Ratib sebentar tadi mengumumkan keluar dari Parti Pertubuhan Pasok Momogun Kadazan Dusun Murud Bersatu APCO yang menyokong Parti Warisan. Bagi mengulas mengenai perkembangan terbaru situasi politik di Sabah, bersedia di talian adalah pensyarah Sains Politik dan Dasar Awam UiTM Sabah, Muhammad Rahizal Shah Abdul Kadir Rahizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin dapat dijelaskan apa yang boleh kita fahami daripada sidang media sebentar tadi itu? Ya, kalau kita tengok daripada sidang media tadi itu, saya ada ikut sedikit perkembangan dari Facebook Live tadi. Jadi kedua-dua mereka mengumumkan keluar daripada dan melepaskan jawatan daripada APCO dan untuk menjadi YB bebas dengan memberikan alasan bahawa berlakunya perubahan di peringkat pucuk pimpinan yang dahulunya Pakatan Harapan dan sekarang Pakatan Nasional. Jadi antara sebab daripada beberapa respon yang diberikan oleh kedua-dua YB tadi itu, mereka menyatakan salah satu sebab adalah mereka hilang keyakinan kepada pucuk pimpinan. Di masa yang sama juga apabila berlaku peralihan kuasa di peringkat pusat, mereka merasakan amat sukar bagi mereka sebagai YB di kawasan mereka untuk meneruskan agenda pembangunan sekiranya kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan adalah daripada tidak selari ya. Itu alasan yang diberikan oleh mereka dan mereka dengan itu akan menjadi bebas. Tapi yang juga menarik, di masa yang sama juga mereka menyatakan apabila ditanya mengenai sama ada mereka akan bersama-sama dengan Tan Sri Musa yang baru-baru ini dilepaskan kembali ke Sabah dan apabila dilepaskan pertuduhan, mereka menyatakan bahawa mereka akan menyokong Tan Sri Musa sekiranya Tan Sri Musa mendapat sokongan daripada kalangan-kalangan YB di Sabah. Jadi ini satu yang menarik perkembangan dan juga signifikan kalau kita perhatikan apa yang berlaku daripada minggu lepas apabila Tan Sri Musa pertuduhan telah digugurkan. Saya lihat itu ada satu peristiwa yang amat signifikan kerana ia akan mengubah landscape politik yang ada di Sabah. Kalau kita lihat daripada segi bilangan kerusi ya, buat masa ini kerajaan warisan mempunyai kelebihan saya ingat dalam lebih kurang 15-16 kursi dalam 17 kursi. Tapi dengan pengumuman ini tadi mereka kehilangan dalam kursi dan ini kalau kita lihat daripada secara matematik cuma mungkin di peringkat Perikatan Nasional ataupun sekiranya UMNO Sabah dapat bekerjasama dengan Gabungan Sabah dan juga Bersatu, mereka cuma memerlukan lebih kurang dalam 15 kursi gitu, 14 hingga 15 kursi untuk mereka sekiranya mereka ingin menubuhkan kerajaan. Walaupun bilangan itu kalau kita tengok agak tinggi ya, agak jauh selesa. Banyak yang membandingkan situasi yang berlaku sekarang dengan apa yang berlaku pada 1994. Mungkin sedikit perbezaan yang berlaku pada tahun 1994 apabila kerajaan PBS itu jatuh. Majoriti yang dimiliki mereka pada ketika itu amatlah nipis dalam 2 ataupun 3 kerusi sahaja. Jadi apabila 2-3 adun keluar daripada parti dan majoriti itu hilang, maka berderetan YB-YB yang lain itu juga keluar daripada PBS. Ini berbeza sedikit ya. Daripada segi majoriti akan berkurangan, masih juga selesa bagi warisan. Cuma bagi saya akan wujud kekhawatiran di pihak kepimpinan Datuk Seri Shafie dan saya yakin mereka melihat benda ini dengan begitu serius. Indikator itu dapat dilihat minggu lepas apabila mereka mengadakan sidang khas bersama dengan media memanggil semua YB datang pada ketika itu menunjukkan betapa khawatirnya kerajaan warisan tentang pengembangan ini. Saya rasa kita tidak boleh nafikan bahawa Tan Sri Musa masih mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan UMNO, dan juga di kalangan pemimpin-pemimpin UMNO yang kemudiannya mengikuti Parti Bersatu dan juga dihormati di kalangan juga kalangan bekas-bekas pemimpin yang kini telah pun meninggalkan UMNO.
Baik, Raizal, pada perjumpaan bersama Ketua Menteri Sabah minggu lalu, Datuk James Ratib antara 3 ADUN dan 2 ahli parlimen yang tidak hadir, adakah ia petanda gabungan beberapa parti yang membentuk kerajaan negeri Sabah semakin goyah? Sama ada goyah ataupun tidak, ini daripada perkembangan selepas apabila Tan Sri Musa dilepaskan daripada pertuduhan tersebut, memang banyak pergerakan movement dan Datuk Seri Shafie sendiri mengakui ramai di kalangan YB beliau yang didekati, mungkin dipujuk untuk menukar haluan mereka. Saya ingat dengan perkembangan yang berlaku pada hari ini, sudah tentunya akan makin kuat desakan-desakan di kalangan YB dan juga mungkin di kalangan YB warisan sendiri. Mereka juga melihat perkembangan ini dan cuba menilai kedudukan mereka sama adakah kedudukan mereka pada tahap ini, iaitu dengan memberikan sokongan kepada warisan adalah suatu tindakan politik yang bijak, ataupun adakah mereka perlu menukar kedudukan mereka untuk menyokong kerajaan Perkhidmatan Nasional. Kita kena ingat ya, walaupun minggu lepas dengan ketidakhadiran YB Limos dan juga James Ratib pada ketika itu, maksudnya semua YB Dewan Undangan Negeri ada pada ketika itu. Walaupun itu pada ketika itu menunjukkan yang sokongan itu ada kerana mereka datang, tapi bagi saya kehadiran YB secara fizikal bersama-sama dengan pimpinan petinggi negeri itu bukan indikator menunjukkan bahawa sokongan itu padu ya. Dalam sejarah Sabah banyak deretan peristiwa di mana hari ini bersama-sama dengan pemimpin, tidak sampai 24 jam besoknya mereka menukar kedudukan mereka. Insiden yang paling dekat dalam memori mungkin apa yang berlaku pada 2018 pada petang proses mengangkat sumpah berlaku di istana, beberapa YB berada di hadapan, ada yang mengangkat tangan, support, memberi sokongan kepada Tan Sri Musa, YB ada yang memberi sidang media, menyatakan sokongan kepada Tan Sri Musa. Kurang 24 jam selepas itu, YB yang memberi angkat tangan okey, sokongan padu, yang memberi temu duga menyatakan sokongan, besok tukar. So, bagi saya itu satu yang bukan indikator yang tepat untuk mengukur sama ada kehadiran YB ya, sama ada itu satu indikator yang tepat. Kalaupun mereka tidak hadir pun, contohlah sekiranya dilakukan selepas ini Datuk Shafie mengadakan sidang dan memanggil sekali lagi YB ini akibat daripada apa yang berlaku pada hari ini. Sekiranya ada yang tidak hadir pun, saya rasa itu juga bukan indikator menunjukkan sama ada sokongan itu padu tidak. Maksud saya di sini, sokongan itu tidak harus kita lihat daripada segi berapa ramai yang hadir menyatakan sokongan. Kerana sokongan boleh berubah, bukan hari, bukan jam, tapi minit. Baik Razak, kita lihat kepada isu lompat parti ini sudah menjadi kebiasaan pada masa kini. Jadi apa yang kita boleh anggap ataupun apa yang kita harapkan dari segi expectation daripada Rahizal yang melihat kepada situasi politik di Sabah itu sendiri? Saya pendekatan saya secara peribadi, pandangan saya secara peribadi dan saya rasa ini dikongsi oleh majoriti rakyat baik di Sabah, di Malaysia dan juga di kalangan golongan profesional termasuk golongan akademik. Tindakan melompat parti tanpa alasan yang kukuh ataupun alasan yang kuat adalah sesuatu yang kalau boleh dielakkan. Saya tidak menyangkal kemungkinan dalam keadaan-keadaan yang ekstrim tindakan untuk menukar parti boleh. Itu berdasarkan kepada asas demokrasi. Dan sekiranya kerajaan yang dipimpin itu mungkin kerajaan yang diketuai itu tadi dan parti yang diikuti itu parti yang memang secara nyata dan jelas mengamalkan pemerintahan yang kejam, tidak berlaku adil kepada rakyat, ada alas ruang untuk YB itu menukar haluan mereka. Tetapi apa yang saya lihat dalam kes-kes yang kita lihat baik yang berlaku pada hari ini, berlaku yang pada 2018, yang berlaku pada 98, alasan-alasan yang diberikan tadi itu tidak kuat untuk menjustifikasikan kedudukan moral mereka untuk menukar kedudukan mereka itu tadi. Adakah proses-proses yang lain telah dipenuhi? Maksud saya,
lompat itu hanyalah the last resort, tindakan yang paling akhir. Tapi apa yang saya lihat pada yang berlaku sekarang, melompat parti itu bukan lagi satu tindakan akhir, tetapi pilihan pertama yang dilakukan oleh YB untuk menjustifikasikan apa-apa ketidakpuasan yang mereka ada kepada pucuk pimpinan, kepada presiden, kepada polisi dan seumpamanya. Bagi saya ini yang perlu ada pada YB itu tadi, perlulah melihat ini dalam ruang yang berbeza sedikit. Kita asyik dengar isu pembangunan dijadikan alasan untuk melompat. Apa yang ironik dia yang saya dapati daripada apa yang berlaku pada hari ini, alasan yang diberikan oleh kedua-dua YB ini tidak jauh bezanya ataupun hampir sama dengan apa yang dinyatakan oleh APCO apabila mereka memutuskan untuk keluar daripada Barisan Nasional pada 2018. Antara alasan yang diberikan, satu kerana melihat kepada undi popular, dikatakan undi popular itu berpihak kepada warisan. Dan kedua adalah disebabkan oleh perubahan di pihak puncuk pimpinan, iaitu Pakatan Harapan dalam pemerintah. Maka APCO mengambil pendirian. Jadi dalam konteks ini saya rasa tidak ada satu parti pun yang ada di Sabah yang mempunyai kedudukan moral yang tinggi untuk menyatakan yang tindakan ini salah. Tindakan kamu ini salah. Kerana malangnya tindakan melompat parti ini berlaku di setiap lapis parti, baik parti yang memerintah sekarang ataupun parti yang pemerintah terdahulu. Dan satu lagi, kita selalu menyebut tentang mereka yang melompat, tapi kita jarang bercakap mengenai mereka yang menerima lompat, sama seperti rasuah yang selalu yang menjadi muka-muka yang selalu terpapar di media apabila ada kes rasuah adalah mereka yang menerima rasuah. Tetapi jarang kita sebut mengenai mereka yang menerima ataupun yang memberi. Dalam konteks ini, parti-parti yang menerima itu tadi. Maksudnya mereka menerima, mereka yang melompat itu tadi. Jadi ada dua di sini. Satu yang melompat itu ada persoalan moral di situ, sama ada justifikasi itu cukup kuat untuk membolehkan mereka untuk lompat. Dan bagaimana pula dengan parti yang menerima mereka ini tadi. Jadi ini yang saya ingat yang saya rasa yang kita belum lagi sampai satu tahap politik kita di mana pemimpin-pemimpin itu mempunyai satu pegangan yang kuat tentang pendirian mereka. Jadi itu yang berlaku. Asal sedikit saja ada berlaku, lompat. Alasannya diberikan alasan pembangunan. Selepas itu bagi alasan yang lain. Pada 1994, apa yang berlaku pada pandangan saya, tindakan yang bagi saya tidak sepatutnya berlaku. Begitu juga apa yang berlaku pada 2018. Tidak sepatutnya berlaku. Bagaimanakah sebuah parti yang bertanding sehingga hari terakhir di mana dalam sosial media dengan poster semua yang menyatakan sokonglah parti A. Tiba-tiba kebesokan harinya kurang 24 jam berpindah alih. Rakyat tidak dapat menghadam apakah jenis pendirian pemimpin yang sebegini. Sebelumnya kempen merayu rakyat untuk mengundi mereka. Besok mengubah pendirian. Jadi ini yang saya rasa yang menggelisahkan ataupun menyebabkan rakyat marah. Baik, terima kasih Muhammad Rizal Shah Abdul Karim merupakan pensyarah sains politik dan dasar awam UiTM Sabah atas perincian itu.